PRN di negeri Johor ini. Walau bagaimanapun, kita sebagai parti kita, sebagai parti perikatan, kita mahukan satu perubahan di mana perubahan ini bukan sekelip mata boleh berlaku, tetapi kita boleh tengok kita punya track record yang mana mantan Perdana Menteri kita, iaitu Habah, yang diwarui oleh di kawasan-kawasan di sini di Johor. Beliau berada di sini dan berpelajaran di sini, pernah menjadi Menteri Besar selama 10 tahun. Itu adalah track record. Yang mana semasa Menteri Besar, beliau juga membuat banyak perubahan di negeri Johor. Kita boleh nampak di mata kasar sendiri. Saya di lalu lebih kurang 3-4 hari ini, saya nampak terutama sekali jalan the best lah. Saya tak pernah tengok di negeri-negeri lain. Saya pernah pergi di satu Malaysia, di Sabah Sarawak sendiri pun, tapi tak pernah tengok Johor macam ni. Tak ada traffic jam pun. Di tempat saya sendiri di Kulim pun, bagi tu traffic. Ini adalah asal usaha daripada pemimpin-pemimpin yang mantan kita, yang mana Habah. Itulah track record yang kita adakan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, seperti mana tahu di Johor ini, puncanya adakan pilihan raya. Memang kluster-kluster mahkamah inilah yang menjadi puncak untuk menjadikan pilihan raya negeri ini. So, kita kena bagi satu pengajaran dan pertamparan kepada mereka, kerana mereka inilah jadi hero. Masa saya di sana pun memang nampak mereka ini sentiasa berkompromi dengan orang kata dia jadi hero dan mau kontrol semua. Dia sudah tengok, dia sudah rasa ada di Melaka. Tapi orang-orang Johor bukan macam di Melaka, saudara-saudari. Johor boleh menimbang, dan kebanyakan di kawasan Lakin ini, boleh katakan sebagai tempat yang mana orang yang berpelajaran, orang yang di kaki tangan awam, dan juga kepada penduduk-penduduk di kawasan ini, memang mereka sudah rasa dah apa yang pernah berlaku di semasa 60 tahun dulu, macam mana pemerintahan yang melampau tu. Tetapi sekarang kita boleh rasa selama 18 bulan Abah jadi Perdana Menteri, semasa Covid, ya Allah tahulah macam mana. Covid tu berbelanja berjuta-juta ringgit sampai berbilion-bilion ringgit untuk memberi subsidi lah, macam-macam untuk rakyat kita, khususnya rakyat Johor, yang di mana saudara-saudari boleh rasa di mana semasa Covid ini Perdana Menteri kita pada masa itu, mantan Perdana Menteri kita telah pun membuat banyak tetapi yang menikmati semua itu adalah siapa? Orang yang atasan saja. Orang atasan itu siapa dia? Orang UMNO lah. Orang UMNO sendiri. Orang BN. Orang BN ini, you tahu macam mana dia punya perangai. Mereka ini, dia monopoli. Tak kira dia siapa saja. Semasa saya di sana pun, mereka memang macam tu dia punya style. Cara hidup mereka itu berbeza dengan yang mana sedia ada sekarang. Maupun dalam PH, you boleh tengok PH dalam 22 bulan mereka merintah. Track record pun boleh tahu dah macam mana dia punya track record. Dia pun cakap macam-macam, macam bumi, langit lah, macam-macam dia pernah janji. Tetapi dia pun tak boleh buat apa. Tetapi saudara-saudari ingat, semasa Abah jadi PM, 18 bulan itu, masa dia umumkan dalam semasa Covid itu, betapa susahnya rakyat kita, sampai tak boleh keluar lah, tak boleh kerja lah, macam-macam. Tetapi boleh melalui apa dia punya mentaliti manusia ni, dia tak sama. Mentaliti memang tak sama dengan manusia. Tapi dia boleh cakap lah macam-macam. Dia cakap, ini orang dia bagi duit, bukan bagi orang duit yang kerajaan. Tapi niat hati itu kena mau. Dia kena
kena ada hati nak bagi kepada siapa pun. Walaupun kita sendiri pun nak belanja ke kawan, kita kena keluar duit nak bagi, ada dalam RM10, tapi dalam nak bagi RM2 pun orang tak boleh bagi dah. Itulah saja. Tetapi kita sebagai saudara-saudari, saya harap anda semua faham, ini adalah satu orang kata sos lah yang dapat untuk kita dalam 12 hari bulan ini. Kita pilih yang terbaik, yaitu Perikatan Nasional. Boleh saudara-saudari? Kita bagi satu penghormatan kepada kita punya calon kita. Okey, saya untuk saudara-saudari, saya tidak akan ngomong masa karena penceramah hebat kita sedang menunggu untuk ceramah, dan masa-masa akan datang kita akan jumpa lagi dan memberi pandangan-pandangan mereka. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Mani Butuh. Saya harap sampai mesej yang nak disampaikan. Okey, without further ado, tanpa membuang masa, saya menjemput penceramah kedua, Encik Hairul Anwar Ramli, untuk menyampaikan ceramah beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ma taufiqi wa ihtisami illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, Tuan Haji Zulkifli bin Bujang, calon Dun Lakin, insyaAllah bakal wakil rakyat di kawasan ini. Sahabat saya, saudara Mari Mutu, pengurusi gerakan negeri Kedah, anggota ataupun jentera pilihan raya untuk Dun Lakin, tuan-tuan dan puan-puan, dan tidak lupa juga anggota keselamatan. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam program yang telah disusun khas jelajah penerangan peringkat Dun Lakin. Alhamdulillah, bagi pihak saya dan rakan yang kami ni datang jauh daripada utara sana sampai ke selatan dengan satu niat dan satu tekad untuk memastikan calon yang kita bawa dan kemukakan ini menang dalam pilihan raya negeri Johor. Sebelum saya teruskan ucapan saya juga nak tegur sikit. Maklumlah, bila pilihan raya negeri Johor ni dia kira berbeza sikit daripada negeri Melaka. Kalau negeri Melaka kita tak boleh langsung Tuan Zul nak berceramah, tapi kali ini boleh. Cuma untuk makluman kepada anggota keselamatan dan juga pegawai SPR, kiranya bolehlah. Kalau tak boleh pun bagi bolehlah. Masa berceramah tu biarlah logik dan masuk akal. Pukul 8 sampai pukul 10 orang nak sembahyang maghrib, mau nak sembahyang isyak. Kalaulah contoh 9 sampai 11 malam masih boleh kita pertimbanglah. Takkanlah Covid start pukul 10 seminit dia merebak. 9.59 sampai 10 tak ada Covid. Jadi biarlah peraturan tu masuk akal dan logik sikit untuk kita parti-parti politik berkempen. Ini teguran ni saya akan bagi di mana-mana saja. Saya tahu anggota di bawah ini hanya menguatkuasakan undang-undang. Kamu anggota polis semua, saya tak marah ataupun salahkan. Cuma yang di atas tu, maaflah cakap kurang cerdik sikit. Lain kali buat peraturan jangan menyusahkan. Kalau tak bagi, jangan bagi kempen tu. Sebab kita hari ini hanya ada platform begini. Media sosial kita faham media sosial, tapi bukan semua media sosial ini capaian dia boleh sampai kepada semua orang. Utama sekali kalau yang di peringkat kampung, mungkin ada yang dari segi taraf pendidikan tak
sampai kepada satu tahap untuk dia bijak ataupun dia pandai menggunakan perisian, jadi ini akan menyukarkan kita untuk menghantar maklumat. Selain daripada peraturan-peraturan lain yang agak menyusahkan, ya, sepatutnya tak dibuat pemilihan raya ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, seperti mana yang sahabat saya nyatakan tadi, pilihan raya Johor ini terpaksa diadakan kerana sikap tamak dan rakus pimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang hanya melihat kuasa mereka sahaja, melihat kepada kepentingan kuasa untuk mereka kekal dan survival politik mereka. Dalam keadaan sekarang, rakyat bukan perlukan pilihan raya. Kita dah berhadapan dengan COVID. Penularan COVID ini lebih daripada 2 tahun. Hingga sekarang tak ada kesudahannya. Sepatutnya yang difokuskan oleh pimpinan politik, kalau khusus di negeri Johor ini, pimpinan UMNO dan Barisan Nasional, mengangkat dan menyelesaikan masalah rakyat. Ini yang patut diberi penekanan. Kalau kita buat survei dan tinjauan pendapat di peringkat bawah sekalipun, rakyat tidak mahu pilihan raya. Dalam keadaan kes, kita tak pernah lagi rekodkan kes sampai 30,000 lebih. Itu yang saya katakan, kalau niat dan matlamat politik hanya untuk berkuasa, kita rakyat di bawah ini yang menjadi mangsa. Sebab itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan jentera pilihan raya khususnya di Johor ini, ambil kesempatan yang terbaik ini. Pastikan UMNO dan Barisan Nasional kita tumbang dalam pilihan raya. Ini saja cara yang terbaik untuk kita mengajar keangkuhan, ketamakan pemimpin UMNO Barisan Nasional ini. Kita jangan bagi ruang lagi. Kalau mereka menang dalam pilihan raya di negeri Johor, dia akan buat pula mungkin di Perak, mungkin di tempat kami sendiri di Kedah, ataupun mana-mana tempat yang lain. Seperti mana yang kita sedia maklum, walaupun orang kata kalau kita bercakap dengan Zahid, dengan pasal Zahid dan Najib ni, bukanlah Zahid dengan Najib ni yang bertanding pilihan raya Johor ini, tetapi sama ada kita sedar ataupun tidak, punca kepada masalah, punca kepada ketidakstabilan politik ini adalah kelompok kluster mahkamah ini. Betul tak betul, tuan-tuan? Ya. Mereka sedar. Kalau Najib itu sendiri, dia sedar dia dah dijatuhkan hukuman bersalah dan sebelah kaki sudah jadi baduan. Rakyat bukan nak banduan, rakyat nak wakil rakyat macam Tuan Haji Zul. Sebab itu tuan-tuan, Najib nampak kalau dia tidak buat sesuatu, maka ruang dan peluang dia untuk bebas akan tertutup sepenuhnya. Kita semua ikuti perbicaraan. Perbicaraan ini bukan hanya melibatkan media dalam negara. Seluruh media antarabangsa memberi tumpuan kepada perbicaraan Najib. Ditampilkan berpuluh-puluh bukti, bukan sikit-sikit bukti. Walaupun kes ini memalukan negara kita, menjatuhkan maruah negara kita, tetapi Najib dengan selamba berkata, malu apa bos kau? Bukan bosku. Dia tak malu. Naik turun mahkamah. Akhirnya mahkamah tinggi buat keputusan Najib bersalah terhadap 7 pertuduhan kerana menyalahgunakan dana SRC. Yang bercakap ini bukan Ketua UMNO Cawangan Lakin, bukan yang bercakap ini Ketua Bersatu Cawangan mana-mana yang ada di sini, tapi yang buat keputusan ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman bersalah kepada Najib 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Kemudian Najib diberikan penangguhan
dalam pembicaraan. Walaupun sepatutnya bila dia dah jatuh hukuman, dia kena dibawa ke penjara, tetapi diberikan ruang dan peluang untuk dia merayu ke mahkamah rayuan. Dalam tempoh lebih kurang setahun, dibawa ke mahkamah rayuan, juga keputusannya sama. 3 orang hakim tetap mengeluarkan kenyataan, menyatakan keputusan yang dia memang bersalah atas tuduhan yang dikenakan. Maknanya ketiga-tiga hakim ni sebulat suara. Bukan kata seorang kata Najib salah, 2 kata tak salah. 3-3 sebulat suara mengatakan dia bersalah. Jadi hakim buat keputusan, mahkamah tinggi sebelum ini tidak terkilaf dalam membuat keputusan menjatuhkan hukuman terhadap Najib. Yang pelik tuan-tuan dan puan-puan, Najib boleh kata dia tak tahu duit tu masuk dalam akaun dia. Tapi tak apalah, saya pada peringkat awal saya sendiri bersangka baik. Mungkin betul lah Najib ni tak tahu duit masuk. Memang dia tak tahu sungguh. Tapi yang pelik, dia tahu pula belanja. Bagi Rosmah, bagi lagi kepada yang lain-lain. Tapi dia belanja tahu. Kita sendiri, duit dalam akaun kita ni, contohnya 950 sen. Kita mungkin 50 sen tu mungkin tak berapa ingat. Tapi yang 900 depan tu kita ingat. Ini 42 juta masuk, tak ingat tuan-tuan. Itu pun ada lagi orang percaya. Percaya kata dia tak bersalah. Dan kononnya tuduhan yang hadap dia ni adalah fitnah. Kalau di Malaysia boleh kita kata fitnah. Tapi kalau sampai di Amerika telah disita hartanya dan ada sebahagiannya dah dipulangkan kepada kerajaan Malaysia, adakah ini tuduhan ataupun dakwaan terhadap Najib dikatakan direka ataupun konspirasi? Sudah tentu benda itu benar-benar berlaku tuan-tuan. Sebab itu Najib hanya ada satu lagi saja peluang dan ruang, iaitu merayu sekarang dalam proses Mahkamah Persekutuan. Kita jangka mungkin dalam 8 bulan, 9 bulan ataupun setahun, mahkamah akan buat keputusan. Kebiasaannya, bila mahkamah tinggi, mahkamah rayuan mengekalkan hukuman, besar kemungkinan Mahkamah Persekutuan juga, sekiranya bebas dan tidak ada campur tangan daripada mana-mana politik, saya yakin Najib akan bergelar banduan di Sungai Buloh. Dia boleh ganti tempat Anwar Ibrahim. Betul. Sebab itu dia takut tuan-tuan. Mungkin dia boleh keluar berceramah, berjumpa dengan penyokong dia, dia akan tampak macam dia hebat. Tapi sebenarnya dia sedang takut menghitung hari, menghitung saat dan waktu bila dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Jenayah yang dia lakukan ini bukan jenayah kecil-kecil tuan-puan. Jenayah besar, rasuah, penyalahgunaan kuasa. Sebab itu mereka memberikan tekanan politik supaya bila diadakan pilihan raya ini, andai kata mereka menang, mereka akan beri tekanan kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk bubarkan parlimen. Dengan harapan mereka, sekiranya pilihan raya umum diadakan, kononnya UMNO boleh menang dan mereka boleh terlepas daripada hukuman mahkamah. Sebab itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan izinkan benda ini berlaku. Rakyat Johor kena bijak untuk buat keputusan. Kita sekat agenda jahat mereka ini supaya mereka tidak berterusan boleh melakukan perkara sewenang-wenangnya dalam soal kestabilan politik dalam negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya nak sentuh sikit Zahid. Sebab dua-dua ni, kembang ni kena sentuh. Kalau tak sentuh, orang kata berdiri sebelah kaki lagi tak ada.
Ini pun sama, tuan-tuan. Tubuh Yayasan Akal Budi, guna duit Yayasan Akal Budi, bayar rotek kereta dia, bayar insurans kereta dia. Sepatut dia kena tubuhkan yayasan tak ada akal, bukan Yayasan Akal Budi, yayasan tak ada akal. Mudah sangat, tuan-tuan. Ini lagi banyak raja kepada segala pertuduhan. Kalau Najib beberapa puluh ya masuk NMDB. Dia pertuduhan pertama hanya 47. Campur lagi pula pertuduhan kedua pula, semua jadi 87. 80 lebih pertuduhan. Kalau satu pertuduhan kena penjara setahun pun 87 tahun, 2 kali mati pun tak habis lagi duduk dalam penjara. Tuan-tuan ingat dia tak ketak ke? Takut. Sebab tu dia pakat elok dengan Najib. Bagi tekanan kepada MB Johor sebelum ini untuk bubarkan Don Johor. Dalam tak ada apa-apa, tak ada semena-mena. Keadaan politik di Johor tenang. Semua parti politik menyatakan persetujuan, belanjawan pun sokong. Walaupun pembangkang waktu itu Pakatan Harapan, termasuklah dengan Perikatan Nasional dan UMNO, semua bersetuju sebulat suara dalam bajet. Bukannya undi itu seri ataupun kita kalah ataupun bajet itu terbatal. Tidak, tuan-tuan. Kalau ia pun nak pilihan raya, kita tunggulah. Tak lama dah. Tahun depan bulan 5 habis je mandat. Pilihan raya lah semua. Tapi benda tu tidak berlaku, tuan-tuan. Ini kerana ni yang saya katakan ketakutan, kegelisahan Najib dan Zahid. Baru-baru ni saya program dengan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin di satu kawasan Fedah, Tenggaruh. Tulan malam tu saya jadi pengurusi majlis. Saya ada sebutlah sikit pasal Zahid komedi. Bila saya sebut Zahid komedi, selang satu hari dia pun respon. Dia kata Tan Sri main nama bapak dia. Jadi dia kecil hati. Sebelum dia nak kecil hati, dia kena fikir dulu. Waktu dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia sendiri biasa menghina Tun dan keturunan Tun. Dia kata apa? Tun Mahathir, anak laki Iskandar Kuti. Itu hina terus batang tubuh. Saya hanya sebut Zahid komedi. Saya tak sebut Zahid bin komedi. Sebab apa saya kata dia komedi? Tuan-tuan tengoklah. Bila dia berceramah atas pentas politik ni, oh, dahsyat, meletup-letup. UMNO akan pertahankan orang Melayu lah. UMNO akan membela nasib orang Melayu. Saya tak takut dan saya tak bimbang dengan pertuduhan terhadap saya. Dan saya akan buktikan di mahkamah. Bila sampai hari bicara, kena COVID. Tak apalah kena COVID. Mai pula tangguh pula. Peguam bela saya kena COVID pula. Okeylah kena COVID. Kemudian sakit belakang ni, tulang belakang. Pakai bekung macam orang nak mampus. Tapi masuk hospital kanak-kanak. Tuan-tuan tengok dia duduk sila atas katil. Najib pergi melawat dia. Macam orang teruk sangat dah nak mati ni. Kira orang kata 2 kali Jumaat lagi lah. Contoh dia macam tu lah. Punya teruk, serius dia sakit. Tapi atas pentas politik, tadi saya dengar dia ceramah di Paguh, tak salah saya, Berkaming punya hebat. Konon dia ada bukti lah. Dia cukup lengkap lah keterangan. Dia boleh lawan di mahkamah. Bila nak lawan, dia tangguhkan, lambat-lambatkan perbicaraan. Kalau kita lah sendiri, kalau kita tak bersalah, kita ada bukti, kita akan minta peguam kita mohon kepada mahkamah percepatkan perbicaraan. Betul tak betul? Betul. Ini
Lengah dah bertahun, tak boleh selesai lagi pembicaraan. Selalunya orang yang salah, dia takut dan dia cari helah untuk bebas di mahkamah. Itu je poin dia, tuan-tuan. Mudah saja. Sebab itu, tuan-tuan, saya minta dan layu sekali lagi, ini adalah pertarungan hidup mati kita di Johor. Kita jangan main-main dan kita jangan ambil mudah. Saya faham dalam keadaan kita kekurangan segala-galanya. Kita bukan seperti UMNO yang labuk duit, tabuk macam-macam, janji-janji, bantuan-bantuan. Kita bukan macam tu. Kita buat kerja ikhlas, niat kita untuk membantu rakyat, khususnya rakyat Johor. Tuan-tuan, kena kerja bersungguh-sungguh. Kita ada lebih kurang 12 hari saja lagi. 12 hari ini untuk kita buat kerja all out, bantu calon kita Tuan Haji Zul. Saya dan rakan-rakan, insya-Allah kita akan bantu juga dalam bentuk jelajah penerangan ni, untuk kita sampaikan maklumat kepada rakyat, khususnya di kawasan yang Tuan Zul bertanding ini, supaya rakyat di sini boleh buat keputusan. Ini adalah masa terbaik, waktu terbaik untuk kita tolak UMNO dan Barisan Nasional. Mereka pun tak kuat mana, tuan-tuan, tak hebat mana pun UMNO ni. Kalau ada orang kata UMNO kuat, kalau kuat tak kalah lah pilihan raya. Mereka tak kuat mana. Mereka menampakkan saja mereka gah. Dalaman mereka bertelagah sesama sendiri, berebut untuk jadi calon, berebut untuk mendapatkan habuat. Kita jangan izinkan mereka terus menerus melakukan perkara-perkara ini. Di tangan tuan-tuan dan puan-puan lah terletaknya keputusan pilihan raya. Tuan-tuan kena masuk rumah ke rumah, bertemu dengan seramai mungkin pengundi yang ada. Walaupun mungkin orang itu dia tak mengundi kita lagi, tapi tuan-tuan masuk dan bertemu, ceritalah sebuah sikit. Satu undi juga menentukan kemenangan kita. Jangan ada di kalangan kita sendiri yang tercicir, yang tak pergi mengundi. Kalau ada keluarga yang mengundi, telefon, suruh mereka balik mai ke mengundi. Ada saudara-saudara, kawan-kawan minta tolong, ini panggilan kecemasan, tolong balik pada 12 hari bulan undi Tuan Haji Zulkifli. Saya yakin, tuan-tuan, saya tengok di segi persiapan jentera agak tersusun dan kemas. Mungkin ada di setengah tempat kita masih menyusun, tapi untuk dua lelaki ini saya nampak jenteranya hebat. Ada daripada pelbagai latar belakang, ada Sri Kandi, ada armada bahagian sendiri. Jadi jentera-jentera ini kita bergerak dengan satu tekad ya, tuan-tuan. Nak sekat UMNO dan Barisan Nasional dan menangkan calon kita Tuan Haji Zul. InsyaAllah tak ada benda yang mustahil kalau kita usaha sungguh-sungguh. Walaupun kita kekurangan segala-galanya, tapi setelah kita usaha, faiza azamta fatawakkal Allah. Last sekali kita bertawakal kepada Allah, InsyaAllah Allah akan beri kemenangan. 56 kerusi kita bertanding, tuan-tuan. Kita nak menang sekurang-kurangnya pun 30 kerusi pun dah cukup untuk kita takbir Johor ini. Takkanlah tuan-tuan nak bagi UMNO Barisan Nasional lagi menang. Kita tak boleh buat macam tu. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan Pakatan Harapan. Sebab sekali orang kata sokong Anwar pula, tak sebut pun Pakatan Harapan, Tuan Zul. Ini lagi bahaya. Dia orang sendiri pun
Pakatan Harapan sendiri pun bertanding, berbeza logo. Yang Anwar Ibrahim, logo PKR. Yang muda, logo muda. Lagi apa lagi? Ya? Amanah, logo Amanah. Ada juga logo Amanah. Pakatan Harapan. Sesama mereka sendiri pun tak boleh berpakat. Macam mana nak bentuk kerajaan, nak bawa kenikmatan kepada rakyat. Tuan-tuan kalau jangan dengar, dan kalau tuan-tuan dengarlah Anwar Ibrahim berceramah, tuan-tuan akan kena bohong. Sebab saya Anwar Ibrahim ni saya kenal tak lama lah tuan. Sejak daripada 98 berjuang untuk dia. Karena waktu tu kita rasakan dia ni kononnya teraniaya. Berjuang sampai masuk lokap, berapa kali masuk lokap. Kena katuk dengan polis, kena lempak masuk terak FRU. Tapi Alhamdulillah, bila lama-lama kita bersama dengan dia tu, 2007 saya buat keputusan saya tinggalkan Anwar Ibrahim. Sebab kita nampak dia hanya menipu dan pandai manipulasi satu isu untuk kepentingan politik dia dan parti dia. Sebab itu saya yakin kalau di Johor ini saya tengok penolakan rakyat terhadap Pakatan Harapan ni kuat. Sekarang yang lawan dengan kita ni UMNO Barisan Nasional. Yang PH ni kurang tentangan. Tapi walaupun kurang tentangan, kita jangan leka. Serangan kita wajib bagi juga kepada PH, sama aja macam kita serang UMNO Barisan Nasional. 22 bulan kita bagi mereka memerintah, banyak kerugian kepada rakyat, khususnya di Johor itu sendiri. Sebab itu kita jangan sia-siakan peluang ni tuan-tuan. Ini 5 tahun sekali ni, 12 hari bulan ni pula pilihan raya. Tuan-tuan kena tunggu pula. Kalau salah buat keputusan 5 tahun lagi baru boleh undi balik. Waktu tu kalau nak betul pun ambil masa. Jangan tangan-tangan kita ini menjadi sebahagian daripada orang yang menyokong pemimpin ataupun parti yang melakukan kemungkaran. Kita tolak UMNO dan Barisan Nasional bukan kerana UMNO Barisan Nasional parti itu saja, kerana pimpinan mereka mengamalkan politik rasuah, gila kuasa dan menindas rakyat. Kita tolak juga politik Pakatan Harapan kerana mereka lebih kepada mementingkan kepentingan politik mereka sahaja daripada melihat nasib rakyat. Itu ada 2 perkara yang saya sebutkan yang tuan-tuan dan puan-puan kena ingat dan kena sampaikan. Kita tak banyak masa, 12 hari berkempen ni masa yang sangat suntuk. Saya dimaklumkan oleh Tuan Haji Zul, kita ada 70,000 pengundi yang kita nak jumpa. Ini peranan dan tanggungjawab kita. Pastikan jentera di peringkat PDM itu betul-betul berfungsi dan bergerak. Sampaikanlah risalah-risalah kepada pengundi-pengundi kita. Kalau kita dapat bertemu seramai mungkin pengundi, lebih daripada 70%, saya yakin insya-Allah 12 hari bulan sama-sama kita nobatkan Tuan Haji Zul sebagai Adun Latif. Boleh tak boleh tuan-tuan? Saya pun tak mau cakap panjang. Lagi langgak pula nak bagi Tuan Haji Zul pula cakap sebagai calon. Sebab lagi langgak pula pukul 10 saya pula kena tahan. Tuan Haji pula kena pergi jumpa saya di balai pula. Dia penceramah ni pun dia ada kelas dia juga. Yang panas tu dia poker lebih sikit. Yang sejuk-sejuk tu okey lagi. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan ini bukanlah pertemuan kita yang pertama dan terakhir. InsyaAllah saya akan datang lagi kawasan tuan-tuan dan puan untuk kita bantu calon khususnya Tuan Haji Zul. Dan saya minta lagi sekali tuan-tuan dan puan, saya nak tengok depan TV 12 hari bulan Tuan Haji Zul salah seorang daripada adun kita yang mengangkat sumpah, insya-Allah. Hidup
Jadi tuan-tuan dan puan, segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada Najib dengan Zahid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hairul Anwar Ramli. Cukup bersemangat. Okey. Kat sini tanpa kita mengejar masa, saya dengan segala hormatnya menjemput calon N44 Dun Lakin Tuan Haji Zulkifli Bujang untuk mencapai sepatah dua kata. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berbahagia Tuan Khairul, Ketua Penerangan Bersatu Negeri Kedah. Betul? Beri tepukan. Ucapan yang bersemangat datangnya jauh dari Kedah datang ke Lakin semata-mata untuk menyokong saya. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Khairul. Begitu juga dengan sahabat saya dari Kedah juga, dari Kulim, pengerusi Gerakan Negeri Kedah yang bersama dengan kita, tapi cerita dia lagi panjang, jauh lagi sebab datangnya naik kereta api. Sebab Tuan Mari Mutu cerita dengan saya tadi waktu makan malam, nak datang ke Lakin ni dia kata payah, jauh. Sebab apa? Sebab terpaksa naik kereta api dari mana? Dari Sungai Petani, bukan? Dari Bukit Bertajam sampai ke Kuala Lumpur, tukar lagi sampai ke Gemas, sampai Gemas kena tunggu kereta api, pusing kepala dan sebagainya, baru sampai ke Johor Bahru. Terima kasih banyak-banyak sebab datang untuk menyokong saya juga ke sini hari ini. Jadi mampu ke saya dekat sini untuk mengecewakan rakan-rakan saya ni yang datangnya dari jauh semata-mata untuk menyokong, kalau 12 hari bulan nanti kita tidak bawa kemenangan untuk kerusi Lakin. Jadi saya harapkan sangat daripada tuan-tuan untuk gerak kerja kita berjalan dengan lancar, untuk memaklumkan juga kepada seluruh penduduk di Lakin ini untuk kita capaikan kemenangan, bawakan perubahan di bumi Lakin ini. Boleh? Boleh. Kalau dah boleh, saya tak payah cakap panjang. Kalau semuanya dah okey dah boleh tu, maksudnya kita dah cukup semangat. Sebab kalau cakap panjang nanti Tuan Khairul punya semangat tadi termati macam tu. Biar semangat yang Tuan Khairul bagikan tadi tetap bersemi dalam hati kita demi 12 hari bulan nanti untuk kita capai kemenangan di DUN N44 Lakin ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa saya tak perlu nak cakap panjang sebab kita sentiasa bersama dan insya-Allah saya nak menyantuni lebih 70,000 pengundi di Lakin ini. Minta maaf mungkin tak berkesempatan untuk kita bertemu semua. Jadi saya sangat-sangat berharap yang tuan-tuan boleh mewakilkan saya berjumpa dan menyampaikan salam saya kepada semua orang. Kalau sempat memang ingin sangat saya berjumpa dengan semua orang, tetapi kita being realistik, kita mungkin tak mampu nak bertemu dengan semua tuan-tuan dan jentera-jentera saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli Bujang. Terima kasih juga kepada Tuan Encik Mari Mutu Selva, Pengerusi Gerakan Negeri Kedah. Terima kasih kepada Tuan Hairul Anwar Ramli, Ketua Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah. Satu tepukan gemuruh untuk mereka bertiga di atas pentas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah dengar mesej yang nak disampaikan. Saya harap jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mesej tu kita sampaikan kepada orang lain. Jadi saya merayu tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama bekerja keras untuk memastikan kemenangan calon kita, Tuan Haji Zulkifli Bujang. Dengan ini saya mengakhiri majlis hari ini. Sebelum kita mengakhiri majlis ini, kita baca surah Wal-As ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.